Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 27 September 2021 bersama saya Jana Kamarizaman. Kerajaan Pahang menggariskan 21 hala tuju pembangunan bagi memandu perancangan daerah raup sehingga tahun 2035. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail berkata, sebanyak 130 projek dan inisiatif turut dicadangkan melibatkan 3 fasa perancangan untuk dibangunkan dalam tempoh ini. Sebanyak 130 projek dan inisiatif juga dicadang dibangunkan dalam 3 fasa perancangan iaitu 23 projek quick win, 15 projek berimpak tinggi dan 92 projek sokongan menjelang tahun 2035. Sebahagian besar kawasan perhutanan daerah raup terdiri daripada hutan simpanan kekal dan memenuhi fungsi-fungsi tertentu seperti hutan tadahan air, hutan pelindungan tanah, taman ekorimba, rezab kehidupan liar dan Central Forest Fund CSF. Daripada segi biodiversity, daerah raup mempunyai beberapa spesies flora dan fauna yang jarang dijumpai, yang antaranya Rafflesia atau nama tempatan bunga pakma yang ditemui di Kampung Uludong dalam hutan simpanan kekal Gunung Benom. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan daerah raup 2035 pengantian di Dewan Jubli Perak Majlis Daerah Raup. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Yang Berhormat Pegawai Keuangan Negeri Pahang Datuk Indra Nazri Abu Bakar, Ketua Pengarah Pelan Malaysia Yang Berusaha Dr. Syamsaini Syamsuddin, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar dan Had Ehwal Orang Asli Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz Haji Mat Kiram, Pengerusi Jawatan Kuasa Had Ehwal Felda Koperasi Usahawan dan Had Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazri Ngah dan Ahli Dewan Negeri Dong Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syahiruddin Ebi Moin. Sementara itu, beliau berkata rancangan tempatan daerah raup merupakan salah satu bentuk dokumen perundangan bertulis yang dijadikan panduan bagi kawalan perancangan di Semenanjung Malaysia. Katanya program ini telah bermula pada 22 September 2021 dan akan berakhir pada 21 Oktober 2021 dan dalam tempoh sebulan ini orang ramai boleh memuat turun laporan dan borang maklum balas secara atas talian. Beliau turut menyarankan semua pihak yang ingin memberi pandangan dan cadangan terhadap draft rancangan tempatan daerah raup Pahang 2035 pergantian ini supaya mengemukakan pandangan dan cadangan tersebut kepada ahli daerah raup dalam tempoh ditentukan. Kebanyakan pelajar yang telah menerima vaksin COVID-19 menyatakan rasa gembira serta lega selepas menerima suntikan dan berharap dapat kembali ke sekolah tidak lama lagi. Seorang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Paya Besar, Wardah Hamidi berkata, sistem pembelajaran yang dilalui sepanjang pandemik sejak setahun lalu berbeza dengan kaedah bersemuka yang lebih menarik. Menurutnya, keseronokan menuntut ilmu bersama rakan-rakan dapat memberikan suasana pembelajaran yang berkesan dan kondusif selain memberi lebih banyak peluang dan ruang untuk berkomunikasi dua hala bersama guru-guru. Justru, beliau berharap selepas pemvaksinan pelajar di seluruh negara, mereka dapat kembali ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM selepas menerima suntikan vaksin di Dewan Besar SMK Bukit Rangin. Sementara itu, dua pelajar daripada Pusat Pengajian Pratafis Darul Hafiz Putra Indah Sempurna, Nur Ismadin Abdul Rahim dan Faizal Rizki Haida juga menyatakan harapan sama untuk kembali bersekolah bersama rakan-rakan. Menurut Nur Ismadin, meskipun berdebar sebelum diberi suntikan, namun dia berasa lega kerana dapat melalui proses tersebut dengan baik dan lancar serta berharap dapat menjalani pendidikan di sekolah seperti sebelum ini. Rakannya, Faizal Rizki pula berkongsi pengalaman divaksin dan sebolehnya ingin ke sekolah secepat mungkin kerana bosan berada di rumah dalam tempoh yang lama. Hari ini, lebih 600 pelajar tingkatan 1 hingga 3 dari SMK Paya Besar, Madrasah Sirajul Mukhlasin,
Pusat Pengajian Pratafis Darul Hafiz Putra, Madrasah Tafiz Al-Haj dan Ma'az Tafiz Al-Mustaqin telah menerima suntikan masing-masing di Dewan Besar SMK Bukit Rangin. Pahang mencatatkan sebanyak 739 kes baru COVID-19 dengan Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 334 kes, diikuti Temerloh 97 kes dan Lipis 84 kes. Selain itu, Rompin mencatatkan sebanyak 71 kes, Maran 37 kes, Pekan 36 kes, Bera 31 kes, Bentong 23 kes, Raup 13 kes, Cameron Highlands 12 kes dan Jerantut 1 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan patuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Dua perkampungan masyarakat orang asli di Pahang bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara serentak bermula Selasa ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rozi MD Saad berkata, antaranya ialah kampung orang asli Sungai Mai di Jerantut yang dihuni lebih 400 penduduk dari kalangan etnik Jahud. Ekoran hampir 20 kes COVID-19 sudah direkodkan. Ia berpunca daripada tindakan seorang warga tempatan yang dilaporkan lazim pulang ke rumah keluarganya pada hari Minggu setelah beberapa hari bekerja di sekitar daerah tersebut. Kes indeks mengalami demam, selsema dan batuk sebelum disahkan positif wabak itu hasil ujian di sebuah klinik kesihatan pada Jumaat lalu, namun sudah berhubung 40 kontrak rapat. Rozi berkata satu lagi kluster komuniti masyarakat dari suku kaum Jakun juga mengakibatkan kampung Inoi di Rompin dikenakan PKPD selama 14 hari hingga 11 Oktober depan. Penularan wabak bermula daripada seorang penduduk tempatan yang dikesan positif setelah saringan bergejala hari ini tetapi sudah menjangkiti 27 individu termasuk keluarga dan jiran. Perkampungan didiami lebih 300 orang penduduk itu pernah dikenakan PKPD pada 14 April lalu sebelum berakhir 5 hari lebih awal daripada yang ditetapkan iaitu pada 23 April lepas. Beliau juga memaklumkan hanya satu lokaliti yang bakal tamat PKPD pada esok seperti yang dijadualkan melibatkan rancangan rumah murah Kampung Kolek, Mukim Sungai Lembing, daerah Kuantan yang dilaksanakan PKPD sejak 14 September lalu. Penglibatan mahasiswa di dalam kerja-kerja kesukarelawanan bukan sahaja melahirkan belia dan beliawanis yang bersahsiah tetapi juga mampu membentuk semangat jati diri dan keikhlasan di dalam diri mereka. Seorang pelajar ijazah sarjana muda kejururawatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Cik Nur Mushidah Abdul Hamid berkata, penglibatannya sebagai sukarelawan bersama badan bukan kerajaan NGO My Fine Action bukan sekadar membentuk kepribadiannya, malah turut membuka matanya untuk berkongsi kepayahan dan keperitan masyarakat. Beliau gembira apabila dapat melibatkan diri di dalam membantu masyarakat yang memerlukan meskipun masih terikat dengan jadual pembelajaran yang ketat. Seorang lagi pelajar ijazah kedoktoran dari UMP, Cik Nur Arifah Maknor berkata, meskipun kebanyakan sukarelawan terdiri daripada pelajar pengajian dan sibuk dengan kekangan jadual pengajian yang ketat, namun mereka berjaya mengaturnya dengan sebaik mungkin. Ini kerana ramai di kalangan sukarelawan ini berjaya cemerlang di dalam pengajian masing-masing dan ini membuktikan bahawa penglibatan di dalam kerja-kerja amal tidak menjejaskan fokus terhadap pembelajaran.
Keterlibatan pelajar di dalam NGO bukan sahaja mendidik sikap dan tingkah laku pelajar, sebaliknya dapat memberikan pengalaman sebelum menjengah ke alam pekerjaan yang lebih mencabar. Kesusahan yang ditanggung bapa kepada Nurul Alia Natasha Kamarul Isham yang hanya bekerja sebagai penoreh getah membakar semangatnya untuk belajar bersungguh-sungguh apabila dia terpilih untuk menerima derma siswa berupa tajaan penuh bagi menyambung pengajiannya. Nurul Alia Natasha merupakan anak kedua dari 5 beradik, telah ditawarkan Diploma in Occupational Safety and Health di Universiti Automotif DRB HiCom dengan keseluruhan yuran pengajian berjumlah RM42,000 ditanggung penuh oleh pihak DRB HiCom. Masa itu saya bersyukur sangat-sangat sebab saya rasa saya dapat ringankan beban diorang dan diorang tak perlu nak taja saya belajar, nak bayar yuran ni semua sebab diorang nak bayar yuran pengajian adik saya yang lain. Saya rasa macam alhamdulillah bersyukur sangat. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas majlis penyerahan surat tawaran Universiti Automotif di DRB HiCom beasiswa penuh dermawan B40 kepada anak Kerbau di Pusat Khidmat Masyarakat Dun Kerbau di Termeloh. Hadir sama ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad. Manakala bagi Muhammad Akwan Hakim Azri, beliau berharap dengan tajaan penuh yang diterima dapat meringankan bebanan keluarga apabila kedua ibu bapanya merupakan petani. Tajaan ini dapat meringankan beban keluarga untuk saya sambil belajar. Bagi Nur Ayuni Syamsul Baharin, dia sangat bersyukur apabila menerima perkabaran ditawarkan derma siswa bagi melanjutkan pengajian ke Universiti Automotif di DRB HiCom. Dia yang kini bekerja bagi membantu keluarganya berhasrat untuk menyambung pengajiannya ke peringkat tertinggi. Dengan tajaan yang saya dapat ni, saya lagi yakin nak belajar bersungguh-sungguh, nak membantu keluarga saya. Dua lagi penerima iaitu Muhammad Syabil Tajul Muluk tidak dapat hadir, manakala Zuhimi Iman Zulsafri pula diwakili bapanya. Kesemua mereka menerima tajaan berjumlah RM42,000 seorang bagi menampung pengajian diploma selama 2 tahun setengah merangkumi yuran pengajian, yuran peperiksaan, asrama dan allowance sehari diri. Universiti Automotif DRB HiCom telah membelanjakan RM5.46 juta bagi derma siswa yang menaja keseluruhan yuran pengajian kepada 130 pelajar dan telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.